Okey, kita telah belajar berkenaan dengan chemical equation. Chemical equation. Dan kita ketahui bahawa contoh chemical equation ni banyak, dan bahan-bahan yang boleh dimasukkan ke dalam chemical equation ni boleh merupakan molekul, atom, ion dan sebagainya. Contoh yang senang adalah seperti berikut. Sodium campur dengan chloride, dia akan jadi sodium chloride. Okey. So dalam chemical equation ini, di sebelah kiri ini dikenali sebagai reactants, atau setengah menggunakan perkataan reagents, dan di sebelah kanan ni adalah hasil ataupun produk. Okey, ini adalah arah tindak balas, dan proses yang berlaku ni adalah reaction di antara sodium dan chloride untuk membentuk sodium chloride. Okey, dan kita kena pastikan bahawa bilangan elemen ataupun bahan-bahan di sebelah kiri adalah sama dengan di sebelah kanan. Bilangan elemen di sebelah reaktan adalah sama dengan di bahagian produk. Contoh di sini, sodium ada satu atom dan di sebelah kanan pun ada satu, manakala chloride pun satu dan satu. Ini kita panggil balance. Dan chemical equation ni telah pun balance, seimbang. Yang kata lain bahawa satu atom sodium memerlukan satu atom chloride untuk membentuk satu sodium chloride, satu polyatomic sodium chloride yang diikat dengan ionic bond. Okey, dan ini kita kenali sebagai chemical equation. Dan okey, ataupun dalam istilah lain kita boleh katakan juga bahawa satu mol, satu mol sodium memerlukan satu mol chloride untuk menghasilkan satu mol sodium chloride. Okey, ini adalah cara lain kita menyebut chemical equation di atas ni. Dan tentu sekali bila kita sebut tentang chemical equation ni, dia sebenarnya kita boleh menyatakan chemical equation ni sama ada dalam pada tahap mikroskopik ataupun makroskopik. Okey, so mikroskopik ni masuk peringkat zarah, makroskopik ni peringkat yang kita nampak dengan mata kasar. So contohnya kalau kita nak sebut tentang mikroskopik, kita boleh sebut bahawa satu atom sodium memerlukan satu atom chloride untuk membentuk satu polyatomic, untuk membentuk satu polyatomic sodium chloride. Ini peringkat mikroskopik yang kita tak nampak. Okey, satu atom sodium memerlukan satu atom chloride membentuk satu atom sodium chloride. Dan kalau kita nak sebut pula dari segi makroskopik, tentu sekali kita boleh tukarkan sodium itu kepada gram. Okey, satu mol sodium berapa gram, dan satu mol chloride berapa gram. Okey, ini boleh diketahui dengan kita melihat kepada periodic table, dan kita boleh nyatakan equation ini berdasarkan kepada gram. Kalau kita tengok di periodic table tu, satu mol sodium berapa gram. Okey, kalau kita tengok sodium 22.99, 23 gram. Okey, 23 gram bersamaan dengan 23 gram. Okey, manakala satu mol chloride, tengok periodic table chloride di sini
Sini chloride 35 kita bulatkan 35 lebih kurang chloride 35 chloride 35 gram. Okey. Jadi dari segi makroskopiknya yang kita nampak mata kasar ni, kita katakan bahawa 23 gram sodium diperlukan untuk bergabung dengan 35 gram chloride bagi menghasilkan kita campur dua-dua ni, kita campur 58 gram sodium chloride. Dan ini tentu sekali kita boleh lihat dengan mata kasar. Kena faham semua ni sebab ini adalah penting supaya kita dapat menentukan berapakah banyaknya reactants ataupun reagent yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu kuantiti produk. Dan pengajian ataupun pembelajaran mengenai kuantiti substance, bahan-bahan ini, kuantiti bahan-bahan ni di dalam chemical equation tu, equation ni sama ada dari segi kuantiti ataupun nisbah pun boleh juga. Kita kenali sebagai stoichiometry. Okey, kita akan belajar sebentar lagi berkenaan dengan apakah yang dikatakan stoichiometry itu. Okey, stoichiometry ejaan dia STOICHEOMETRY. Stoichiometry. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menafsirkan kuantiti ataupun kadang-kadang boleh digunakan nisbah juga, nisbah bahan-bahan di dalam chemical equation yang telah pun kita seimbangkan, kita balance. Kita nak menentukan kuantiti nisbah bahan-bahan dalam chemical equation yang boleh bergabung sesama sendiri untuk menghasilkan sesuatu produk, dan kita juga dapat mengukur kuantiti produk yang dihasilkan. Ini adalah definisi ringkaslah stoichiometry. Dan stoichiometry ni sebenarnya telah lama diperkenalkan, berpuluh-puluh tahun lalu diperkenalkan oleh seorang pakar kimia dari Jerman. Dan perkataan stoichiometry ini sebenarnya adalah gabungan daripada dua perkataan Greek, iaitu perkataan yang dikenali sebagai stoichion. Saya tak pasti dia punya pronunciation Dia dua perkataan Greek, iaitu satunya stoichion yang bermaksud elemen, dan metron. Ini adalah perkataan Greek yang bermaksud measure ataupun ukuran, mengukur, ataupun ukur. Okey. So perkataan stoichiometry ini adalah datang daripada perkataan Greek yang bermaksud mengukur elemen, stoichion dan metron. Okey, itu adalah asalnya perkataan stoichiometry ini. Sebenarnya dia mudah saja, cuma kita perlu tahu bagaimana kita nak mengukur, mengira, menentukan kuantiti
sesuatu bahan itu yang akan bertindak balas dengan bahan yang lain untuk menghasilkan satu produk. Dan pengukuran, pembelajaran mengukur bahan-bahan ini dikenali sebagai stoichiometry. Okey?